contoh okey. Lepas tu macam contohlah bab solat kan. Saya biasanya memang tak cakap dekat saya bantu tu macam saya kena solat waktu ni. Saya just cakap macam okey sekejap lagi saya pergi kerja, nanti saya datang balik. Lepas tu macam sorry tadi hang ke? Tadi dia terputus sikit. Itulah. Sorry. Betul. So tadi macam yang pasal solat tu biasanya macam cakap je macam okey saya pergi kejap nanti saya datang balik. Tapi depend, tapi saya macam tak adalah macam nak minta tempat ke apa. Macam tempat most of the time macam cari sendiri je macam tu. Sebab macam fikir macam kita kan macam baik tu je, so macam tak adalah nak macam minta dia sediakan tempat ke apa. So macam maybe kalau setakat tempat macam boleh pandai-pandai cari sendiri, tapi memang susah tak lah kalau macam tu. So maksudnya kena beritahu awal-awal lah dekat bos kan, yang kita ni Muslim, kita ada waktu solat. Sudah sampai. Terputus Okey, sebab dia terputus, dia akan masuk balik apa ni. Sebelum tu saya macam cakap tadi lah, memang sebab saya pun baik tu, kita kena beritahu lah awal-awal yang kita ni Muslim supaya memudahkan proses lah. Macam saya, baitu yang saya buat adalah baitu kira stok barang. So masa sebelum saya mulakan kerja tu, saya beritahu awal lah yang saya ni Islam dan saya tak boleh kira bahagian Arab. So so bila kita dah beritahu tu, dia akan dia takkan persoalkan pun. Dia takkan persoalkan kenapa tak boleh kira Arab, kenapa tak boleh macam ni. Dia takkan persoalkan sebab orang Jepun ni dia akan okey lah, dia akan hormat kita punya agama. So time tu saya beritahu, dia tak persoalkan, dia kata okey, nanti saya takkan bagi awak banyak Arab punya. So saya pun lepas pada tu proses tu menjadi mudah lah, dan sampai sekarang pun dia tak pernah suruh saya kira Arab. So kalau korang nak buat baitu pun, baitu siap-siap lah korang ni seorang Muslim. Dan akak tadi berkaitan dengan masa akak beritahu yang ada tak benda yang macam mana, kan akak pakai tudung kan kat kawasan baitu tu kan. Masa buat baitu kan pakai tudung, pakai inner semua tu. Ada tak macam orang mempersoalkan benda tu dan mempersoalkan dan tak mempersoalkan pun, ada tak orang yang macam pandang selek ke apa, ada tak? Okey. Sekali nak minta maaf tadi saya nak off screen tadi, saya tekan tutup pula. Okay. Tak. Sebab apa? Malam ni kita memang untuk relax je. Relax je. Okay. Apa tadi soalan awak? Masa akak pakai tudung, pakai inner semua tu, ada macam dipersoalkan ke, orang tanya kenapa macam ni macam tu, dan ada tak orang macam pandang selek ke, pandang pelik ke? Itulah. Kalau yang pandang selek tu rasa macam sedih sikit lah. Tapi kalau yang pandang pelik tu rasanya memang sangat ramai lah kan. Especially macam tempat saya kerja yang dekat Kizania tu, memang tempat untuk budak-budak. So macam budak-budak ni, diorang macam tak biasa tau tengok orang pakai tudung. So bila every time saya lalu depan diorang tu, mata diorang tu macam tu tau. Memang dapat rasa. Tak ada saya pusing macam tengok balik, tapi dapat rasa lah. Lepas tu contohlah kalau macam customer service, waktu pembukaan pagi atau petang, kita orang akan tunggu dekat depan gate macam tu lah untuk customer datang. So bila saya berdiri kat situ, macam kadang-kadang adalah parents yang macam ajak anak diorang,
pergilah tegur dia, pergilah ambil gambar dengan dia, dengan saya maksudnya. So macam penerimaan orang tu memang bergantung pada masing-masing lah kan. Macam ada setengah orang je yang memang dah biasa tengok orang pakai tudung, dah biasa tengok Muslim, dah biasa tengok hygiene, so dia orang open. Tapi ada juga setengah yang macam contohlah macam kasar sikit datang dari kampung ke apa, jarang nampak kan. So apa-apa okay, so apa-apa baai pun macam yang penting kena terima dengan baik lah. Macam tak semestinya diorang tak biasa, diorang tak suka. Sebenarnya diorang just tak biasa je. Sebenarnya diorang suka, macam tu lah. Lelaki pun ada juga ke pengalaman sini ke yang kita orang je? Mungkin ada macam kena pandang pelik tu bukan. Tak tahu, ni pengalaman personal experience lah. Dia bukan kena pandang sebab sebagai orang Islam, sebab kita ni gaijin, sebab kita ni orang luar. Sebab lelaki kan macam tak nampak sangat kan macam mana. Betul. Nak kata keislaman, nak tunjukkan kita Islam tu macam tak nampak sangat kan. Macam kalau perempuan pakai tudung tahulah di Islam. Lelaki tak tahu apa yang orang pun tak tahu kita ni Islam ke tak kan. Dia macam kadang-kadang macam kita solat kan, tengah-tengah jalan ke, tengah-tengah kawasan lapang ke, selalunya akan dipandang lah. Dia sebenarnya bukan benda yang buruk, dia macam orang Jepun, dia orang tak biasa tengok benda macam tu. Betul, lagi benda tu macam menarik perhatian kan. Betul lah. Betul. Kita lah kan, kita ibu nampak orang agama lain tengah semayang kat tempat tempat yang macam kita tak expect, kita pun akan rasa nak tengok dalam benda tu. Maksudnya bukan benda yang buruk pun, dia orang just tertarik lah. Dia macam tak pernah nampak benda-benda macam tu kan. Betul lah. Benda rare kan, macam kena tengok kan macam tu. Betul. Betul. Okay, ni soalan yang kita mula dengan soalan yang seterusnya. Soalan ni kena tu lah. Soalan yang macam ramai orang nak tahu lah. Mungkin ramai orang nak tahu. Cakap tadi kan, bagaimana akak dah buat 7 baitul kan, dan macam mana mungkin sebab akak dah Saninsi kan. Tapi kelas dia dah ada kan, kadai dia ada. Macam mana akak balance kan study dengan baitul? Nak balancekan kan. Macam mana agak balancekan masa study dengan baitul? Ada tips tak? Itulah sebab dua penting kan. Baitul penting. Study pun of course lagi penting kan. Okay, kalau macam kita sendiri, kita memang buat 2 baitul pada waktu yang sama. So dalam 7 hari tu ada seminggu kan. So dalam 7 hari tu kita akan make sure untuk tinggalkan 1 hari just untuk tak buat apa-apa. So 1 hari tu memang tak boleh keluar rumah lah. Memang bermalas-malasan lah macam tu. Okay. So maksudnya lagi 3 hari tu pergi baitul 1, lagi 3 hari tu pergi baitul 2, macam tu lah. Lepas tu dalam minggu yang sama pergi kelas. Kelas biasa seminggu 4 hari. So macam kelas pun macam susun lah jadual. Ambil kelas yang pagi hingga petang pukul 3 macam tu. So baitul daripada pukul 5 ke daripada pukul 4 dah boleh masuk dah, macam tu lah. So memang kalau ikut jadual macam yang saya ni, memang setiap hari memang rasa pack lah, sebab pagi dah keluar, macam sebelum pukul 7 dah keluar kan. Lepas tu sampai pukul 3 kelas, lepas tu baitul pula pukul 4 sampai pukul 9. So kesudahannya balik rumah macam pukul 10:30 baru sampai rumah. So memang kena ada 1 hari yang kita tak buat apa-apa lah. Just untuk lepak atas katil macam tu. Dah penat nak rehat pula kan. Betul. Lepas tu kalau macam korang kan nanti ada kimaksa ke apa kan. Kalau yang tu janganlah macam ambil mudah. Kalau dah tahu ada benda-benda penting ni, macam cantuk ambil cuti. Macam saya sendiri pun kalau rasa ada kimaksa ke, ada hapio ke, saya ambil cuti lah 1 minggu ke. 1 minggu lebih macam tu. And cakaplah dekat saya tanto tu, macam diorang faham je, diorang tahu kita student kan. So memang okey je, memang tak ada masalah pula biasanya.
Oh, betul Itulah. tu saya setuju. Cuma Macam, cuma ni lah, jangan gadaikan study korang tu untuk Baitu, sebab study tu memang lagi penting lah sebenarnya daripada Baitu hmm, ni. sebab tu lah kita punya muka tiki asal datang Jepun nak study bukan nak buat itu. Betul, 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 betul. Itulah, jangan tersilap buku teki. Itulah. Baik tu memang penting tapi study dulu kena utamakan lah. Betul. Dan by the way, Kadai tu jangan lupa siapkan. kadai. Tu berkaitan sebab saya masa cuti ni, ada kawan saya ni dia buat baik tu. Dia sebab dia konon-konon je lah dia kata dia nak fokus study. Dan dia tak suka baito time musim sejuk ni. So dah ambil cuti 2 bulan. Apa yang dekat Mini sekarang ni? Tak, dia dekat lain lah. Company sama tapi dia dekat tempat lain lah. Oh, apa tempat dia tu sejuk lah for you? Sejuk sangat macam tu? Tu rasa alasan dia je sebenarnya. Oh, ya. Dia malas sebenarnya. Tapi 2 bulan cuti. tapi 2 bulan. dia sebab company tu dia fleksibel sikit kot. Dia bagi orang baik tu apa fleksibel dia fleksibel lah. Baik tu special sikit kot. special tapi alasan dia katanya itulah alasan pertama dia katanya nak fokus study lah. Tapi bagus lah nak study kan. Sebab kita fokus kita kat sini adalah study pun baik tu semata-mata. Betul. Ya. Okay, soalan seterusnya. Soalan ni agak sama dengan tadi yang mula tadi. Macam sepanjang akak baik tu, pengalaman yang paling indah dan pengalaman yang paling buruk. Paling buruk. Ada tak macam yang akak terngiang-ngiang sekarang? Ada tak pengalaman macam tu sepanjang akak buat itu? Kalau apa yang paling indah ni, saya rasa yang waktu kerja BM kerja cikgu BM. Tempat saya kerja BM tu ada 2 tempat kan. Satu dekat mana? Shimbashi. Satu dekat Ikebukuro. Yang indah ni yang dekat Ikebukuro lah, yang saya promote tadi, yang Jaya tu. Ada one time, ada satu student ni memang ajar dia daripada zero lah, BM. And ajar dia lama, macam setahun macam tu. Sampai dia dah macam pandai, macam cakap dengan kita biasanya. So bila saya nak sotse bulan 3 tahun lepas, saya cakap lah sebulan sebelum, bulan depan saya sotse, so maybe saya kena stop lah baito ni. Lepas tu saya katalah kat dia, tapi sambung je lah dengan cikgu lain, ada banyak lagi cikgu kan. Tapi itulah, end up dia pun berhenti juga kelas tu. Sebabnya ada macam beberapa kali lah sebelum tu. Macam contoh waktu Kimachi scan, saya stop kejap 1-2 minggu. Dan dia cakap dengan dia, it's okay, sama je lah dengan cikgu lain. Tapi bila datang balik next week tu, dia still dekat tempat yang sama. Maksudnya dia tak datang kelas lah maksudnya. So masa saya fikir, dia ni datang kelas buat saya ke? Macam tu lah saya fikir. Rasa terharu lah. Memang terharu. Itulah. So by time saya stop grad bulan 3 tu, dia pun grad lah pada sekolah tu, dia berhenti sekolah tu. Oh ya ke? So ni kaki tu dah kuat lah, dah macam dah ngam lah. Betul-betul tu lah. Rasanya orang cik kan macam loyal jugalah kot itulah. Maybe dah sebab dah biasa kot paling indah. Lepas tu yang paling buruk masa kerja Kizania tu, adalah gaijin daripada luar ni, dia datang. Lepas tu macam sistem dekat Kizania ni tak sama dengan Malaysia tau. Kalau yang dekat Tokyo, dia macam kena reserve dulu. Lepas tu kalau ada masa terluang baru boleh reserve lagi. Tapi untuk baai diorang ni, anak beranak, diorang tak cukup masa tau. Tapi diorang still nak push staff J tu untuk bagi anak dia buat aktiviti tu. Lepas tu bila kita datang nak cakap yang benda tu tak boleh, dia buat
scene lah dekat tempat tu. Dia macam nak marah kita, nak marah orang sekeliling. And saya sebagai orang yang tayu dia rasa macam sangat down lah masa tu. Sebab Ah, rasa macam, oh ni salah saya ke macam tu. Tapi sebenarnya tak, tu bukan salah saya masa tu lah. Tapi so far memang indah-indah je lah kehidupan Baitu ni. ya bila kita berbaik tu dengan kena communicate dengan customer ni, itulah salah satu cabaran dia. Kita kena layan kerenah-kerenah manusia yang kadang kita tak dapat, yang kita sendiri tak dapat faham kenapa dia bertindak sedemikian. Kan? Betul kan? Ada Tapi itulah episod sedih ke Imran pun? Ikram pun? apa? Ada episod sedih ke? Dia sedih sebab saya punya Baito ni dia tak perlu berkomunikasi dengan customer. Oh, faham. Dia Okey lah. Baito yang saya buat ni kerja kira stok barang. So Oh, sepanjang tu memang tengok barang lah, kira-kira barang. ni Yang macam boleh sebut Kaisha ke? Ajis nama dia, Ajis. Tahu tu? Ajis. Betul. Ajis nama Kaisha tu. Oh, Dan Jamie. dia ada. Oh. Dan benda paling down pun rasa setakat macam, dia bukan down sebab kena marah ke apa, sebab dia down sebab rasa diri ni tak cukup lah. Macam mana? Tempat saya kerja ni tak ramai student tau. Kebanyakan yang Baito sebut ni, kebanyakan orang dah berpengalaman lah, dah tua-tua semua tu kan. Oh, faham. Tapi saya ni baru masuk yang student kan. Maksud saya rasa yang saya jumpa student baru 2 orang tempat Baito. Oh ya, sekarang? Memang sikit lah tempat saya lah. Dia selalunya kalau tempat lain ramai student, tapi tempat saya sikit student. So bila saya buat tu nampak lah macam mana perbezaan orang yang orang yang dah pengalaman dengan saya baru start ni kan. Saya kira barang memang lambat lah awal kan. Ambil masa yang lama kan. Dah lambat, kadang-kadang salah kira pula. Dia tak kena marah pun. Dia macam supervisor tu dia tak marah pun. Dia macam nasihat je. Tapi kita rasa down lah. Kita rasa kita menyusahkan orang. Kira lambat, tersalah kira. Dia benda macam tu je lah. Dia macam tu je lah yang dia bukan sebab baik tu, dia sebab diri kita, sebab diri saya sendiri lah. Kadang-kadang memang dia kan, itulah episod sedih ni datang juga kadang-kadang. Ya, tapi benda tu penting lah untuk kita nak improve diri sendiri kan. Kalau benda tu tak ada, sampai bila lah kita dalam level yang sama. Betul. Belajar pada kesilapan kan. Betul. Betul. Okay. Okay, dalam benda-benda yang pengalaman akak buat tu, akak hadapi, ada tak benda yang bila masa baik tu akak buat, dia macam memberi pengajaran kepada akak dalam kehidupan macam mana? Oh, faham. Dia memberi manfaat kepada akak. Contohnya, tak kisahlah apa-apa. Bila akak buat baik tu, lepas tu ada satu benda berlaku dan dia memberi manfaat sampai sekarang kat akak. Faham. Macam baik tu kita sendiri banyak bercakap kan. So saya rasa benefit utama memang communication tu lah. Memang rasa macam ada confident lah bila nak jumpa orang, macam rasa senang nak teruskan conversation tu. So kita macam dah biasa bercakap kan. And yang lain juga macam cara guna komputer. Benda ni nampak simple tau, tapi kadang-kadang macam benda yang simple, macam cara nak guna Excel ataupun cara nak guna macam mana slideshow, kadang-kadang macam ada tips yang bendy tau, tapi sebenarnya kita tak tahu. So kadang-kadang bila dekat Baito ni, lepas dah habis kerja apa semua, kita kena kita kena login apa-apa data ke kan. Time ni memang sangat boleh belajar lah, kita sampai ajar kan. Time ni lah kita macam boleh lagi tahu, komputer ataupun device ada yang macam ni semua. So macam sekarang ni dah masuk kerja, memang benda tu sedikit sebanyak lah kira dapat lah add on kita punya pengetahuan tu kan. Daripada tak tahu, jadi tahu. Macam tu lah. Faham. Okay, faham.
Okay, ni soalan terakhir untuk Mbak Baitu. Oh, Lepas ni kita akan masuk ke Pak Ryoko. So soalan terakhir. Okay, akak ada apa-apa nasihat tak untuk kohai-kohai yang nak buat baito dan sedang buat baito? nasihat. Okay. Ada So tips ke apa ke? dulu saya pun macam tunggang-langgang juga nak balancekan baito dengan study ni. So nasihat nombor satu macam kita cakap tadi kan, tolong fokus study korang. Kalau rasa nak buat baito, kadai tu make sure siapkan. Lepas tu kalau ada exam tu make sure letak gap seminggu ataupun lebih untuk korang fokus dalam exam tu. Lepas tu nak cakap yang apa waktu kita buat baito ni, kita bukanlah buat baito untuk bekerja. Kita lebih kepada buat baito sebagai macam kibung tengkang. Just macam kita nak melarikan diri kita kejap je daripada dunia study kita yang memeningkan tu. So just anggap baito ni sebagai kibung tengkang, macam kita nak lari kejap-kejap lah. So tak adalah kita nak terlalu fokus sangat kan kat baito tu. Yang penting have fun lah. Tu. Kita jangan pandang baito tu sebagai beban lah. Dia sebagai cara untuk meringankan beban. Macam tu lah. Macam nak liriskan stres macam tu lah. Yeah, betul-betul. Baito tu nak liriskan stres kan. Bukan nak tambah stres kita pula. Macam tu. So betul lah kena pandai cari baito yang sesuai dengan diri kita sendiri lah. Cakap suka bercakap kan. So bila akak buat baito yang kena bercakap, dia jadi seronok kan. Betul-betul. Memang kena ikut minat masing-masing kan. Betul. Itulah siapa yang minat macam apa, minat susun barang, buatlah susun barang ke apa kan. Betul-betul. Kalau jenis macam saya, jenis macam tak suka sangat cakap dengan customer. Suka tu ada dululah masa awal start awal tu macam tak suka cakap dengan customer kan. Macam menyusahkan sebab takkan menyusahkan sebab tak ada confident nak cakap dengan customer kan, sebab yalah tiba dapat orang tua cakap tak dengar dia cakap apa kan. Betul. Betul, masalah lagi masalah dialect lagi. Cakap faham dekat MIA tu kan. Jadi saya takut lah benda tu berlaku. Jadi saya tak buat lah baito yang cakap ni. Tapi bila dah buat baito yang tak boleh bercakap dengan orang, tiba rasa nak bercakap lah. Nanti mungkin lah kot dalam tahun depan ni. Itulah boleh lah tukar baito pula nanti kan. Dia kena dengan minat lah. Betul-betul. Memang kena ikut minat lah kan. Betul. Okay. Itu untuk soalan terakhir. Kita dah sampai soalan terakhir untuk baito. So ni pun topik ni pun orang pun nak tahu jugalah. Lagi orang yang baru sampai Jepun kan. Orang Jepun ni memang terkenal lah dengan tourism dan banyak tempat yang famous lah. Tentunya orang cakap Jepun ni orang selalunya akan keluar, tak tahu lah, kalau saya lah, selalunya orang akan dua perkataan ni je. Tokyo, Osaka, tu lah dia orang akan keluar. Untuk orang yang tak study Jepun lah. So soalan saya nak tanya lah, apakah destinasi Ryoko yang best dan wajib pergi mengikut season sementara berada di Jepun ni? Sebab kita yang kemakan kat sini tak tahu lah, saya tak pasti lah. Joining student ke Kansai Shakaijin, tapi akak ceritalah apa yang akak rasa patut destinasi yang akak rasa kena pergi ni, kalau tak pergi ni memang rugi lah, memang macam tak function lah dalam Jepun kat pergi sini macam tu lah. Ada tak? Lalang tu share ni je map. Kalau macam kita sendiri start daripada Fuzatan Nihon hari tu, yang ada garisan warna brown ni tempat yang kita dah pergi lah. Macam kesemua 47 negeri kan. So yang saya kira ni maybe lah 36 ke 37 macam tu. Banyak 37. Memang suka jalan-jalan lah. Baito pun banyak, Ryoko pun banyak. Itulah dia kena balance je. Faham. Apa tadi yang mengikut apa season ni? Okay.
kita kalau boleh tak nak lah cakap yang famous macam Tokyo, Osaka, Okinawa, Hokkaido ni macam semua orang tahu kan. Betul. Kalau boleh nak ambil yang lain lah. Okay. Contoh macam Haru, musim bunga. Tapi musim bunga susah lah. Musim bunga je lah. Sorry musim bunga saya pilih Tokyo juga lah. Sebab musim bunga dekat Yoyogi Koen. Nama Koen tu dia sangat besar. And memang penuh dengan sakura waktu Haru. So siapa-siapa yang duduk area Kanto memang sangat susumit lah pergi Yoyogi Koen atau Shinjuku Gyoenmai. Pun dekat Tokyo juga. Sorry ni je Tokyo. Okay. Lepas tu apa pula? Natsu Natsu sebab panas kan, so maybe kita susumit pergi Fujisan. Fujisan dekat Shizuoka Dia Yamanashi je kan? Dia dekat Yamanashi. Dua-dua dia macam dua-dua dia macam dia macam tu lah. Dia macam tengah-tengah. Dia tengah macam tu. Rasanya dekat Yamanashi. Sebab Fujisan ni dia boleh lebih panjat waktu Natsu je. So memang rugi lah kalau terlepas ni kan. Nanti kena tunggu tahun depan pula. So siapa-siapa yang tak pergi lagi, bolehlah tahun depan lah kan pergi Fujisan ni. And dulu by the way saya dah panjat lah Fujisan hari tu. Ya? Tahun ni? Tahun ni. Baru hari tu. Tahun ni tahun ni buka je tahun ni buka tahun ni. Tahun lepas tutup kan. Tahun ni dia buka baru. Betul. Dan time tu kira kan sebenarnya tak ramai sangat orang time tu. Ya? Dia ramai tu ramai tapi nak bandingkan dengan sebelum corona tu tengok gambar kat Google tu memang sikit lah banding sebelum corona. Dia tak ramai sangat lah time ni Betul. Lepas tu satu tempat lagi dekat masa Natsu, dekat Niigata, dekat Nagaoka. Dia ada Hanabi Taikai tau, setiap tahun. Memang yang saya tengok kat poster tu macam nombor 3 terbesar kat Nihon macam tu. Memang sangat besar. So, macam dulu kawan kita orang ada dekat Nagaoka Gidai. So macam waktu Natsu macam pergilah rumah dia orang kan. Terus anak tu tengok Hanabi macam tu lah. Sebab Hanabi kan ada time Natsu je. So memang tak lepaskan peluang ni. Lepas tu Aki Aki, maybe kita nak susumi tempat kita sekarang dekat Tochigi. Tochigi. So Tochigi bila cakap Aki je mesti dah terbayang kan apa iaitu Nikko. Apa lagi kan Nikko lah. Nikko. Hello. Sorry balik. So dekat Tochigi, bila cakap Tochigi ke mesti semua tahu kan dekat Nikko. So Nikko ni memang tempat tengok koyo, ada jinja besar, lepas tu ada waterfall macam tu lah. Lepas tu kalau Fuyu kalau Fuyu sebenarnya tak pernah pergi lagi tau sebab tak garis lagi kat sini. Tapi memang susumit korang pergi dekat Gifu. Dekat Gifu ni ada yang macam rumah tu, tahu tak? Rumah Gasho. Ni Shirakawa-go. Yes. Dah pernah pergi lah. Dia pernah pergi dah? Dah pergi dah. Cake best tak? Dia basically dia sebenarnya tu rumah orang sebenarnya. Orang tinggal kat dalam rumah tu. Dia salah satu tempat World Heritage lah. Masuk dalam UNESCO. Dan dia memang jaga tempat tu. Dia basically di kampung lama sebenarnya. Kampung tu sekadar kampung je tapi macam mana entah dia jadi famous. Dan memang cantik lah. Masa saya pergi tu masa musim luruh. So memang cantik lah pokok-pokok dia sebab dia dikelilingi gunung. Gunung tiba-tiba tengah-tengah tu ada kampung. So memang cantik lah. Tapi orang kata scenery paling cantik waktu Fuyu, waktu musim sejuk. Waktu musim sejuk kan. Sebab dia akan jadi putih je semua.
Betul. Jadi Lagipun Playful kan banyak illumination, dia light up nanti kan. Itu so saya rasa nanti nak pergi lagi sekali dia Time for You. kena tu lah, repeat lah kan. Dia tu yang special Jepun ni, dia macam mana? Dia satu tempat tu boleh pergi 4 kali. Sebab Betul. dia setiap kali kita pergi season yang berbeza, dia punya pemandangan dia lain, catchy dia lain. Betul. Itulah pergi lain season lain kan. So memang kena repeat lah. Betul. Hmm. Okay. Sebab macam akak, saya tengok akak dah 37 tempat akak dah pergi kan. Macam mana tips untuk Ryoko, dan macam mana akak save duit untuk Ryoko? Ya memang akak buat itu, tapi 37 tu banyak tu. Macam mana akak buat, macam mana cari akak kurangkan kos penginapan, kos angkutan. Macam mana akak buat? Akak guna kupon ke apa-apa ke? Betul kan. Itulah dulu pun sebelum jadi packaging kita pun macam korang kan. Memang student, memang singkit-singkit, tak ada duit sangat kan. Tapi macam nak pergi jalan-jalan juga. Okay, so Icu adalah beberapa tips kan. So rasanya first korang kena make sure buat jadual yang kuasi. Lagi kuasi lagi bagus. Contohnya macam contohlah, korang nak pergi daripada mana ke mana, lepas tu nak naik apa. Kalau boleh letak sekali, harga Densha berapa, harga tiket flight berapa. Lepas tu dah sampai sana nak pergi mana. Kalau ada tempat yang ada macam entrance fee, letak. So that korang boleh tahu bajet satu. Lepas tu korang boleh bajet juga masa korang tu. Masa tu penting tau waktu Ryoko. Lepas tu, yang kedua maybe yang kita selalu buat ialah naik bas. Macam kalau korang kaya sikit, maybe lah nak naik Shinkansen ke apa, okay. Tapi the best thing tentang naik bas ni, dia malam. So bila korang sampai nanti pagi kan. So bila korang sampai awal, lepas tu macam maybe lah breakfast ke kejap apa. So macam by pukul 9 macam tu dah boleh berjalan untuk satu hari. So memang jimat dari segi masa siang lah. Especially sekarang masuk Fuyu kan. So macam petang dah gelap. So memang kena keluar awal. So kalau naik bas memang jimat dari segi masa pagi tu lah. Lepas tu kalau korang tahu ada kawan korang kat negeri mana-mana, then pergilah. Tinggal rumah dia, tumpang rumah dia. Alang-alang tu dia masakkan, kita makan je lah. Kan? Lepas tu, kan betul-betul. Lepas tu macam contohlah, saya pernah pergi dekat macam Kochi. Kochi ni dia macam negeri yang kecil, bandar yang kecil. Macam kampung-kampung macam tu lah. So, nak cari tempat makan pun susah tau. Macam dia tak ada, macam selain kombini, dia tak ada macam Saizeriya ke, dia tak ada Gusto ke, dia macam tak ada sangat tempat macam tu. So untuk tempat-tempat yang terpencil macam ni, macam bawa satu lauk untuk satu hari. So satu lauk tu sebenarnya untuk makan malam je, sebab lunch ataupun pagi kita makan luar. So untuk lauk tadi tu just beli nasi dekat kombini, lepas tu just panaskan lauk tadi tu dekat microwave dekat hotel ke, dekat kombini ke, macam tu. Lepas tu nombor berapa? Nombor 3. Okay, nombor 3 yang selalu kita buat, sebab kita memang target nak pergi banyak negeri tau, instead of pergi banyak tempat dalam satu negeri tu. So jalan pergi dengan jalan balik, make sure jalan yang lain. Contoh macam, contohlah daripada Tokyo nak pergi Karuizawa dekat Ishikawa. So straight lah pergi Ishikawa. So on the way balik tu, singgah ke negeri sebelah-sebelah dia. So maksudnya on the way balik tu singgah kat Fukui. So daripada Fukui tu baru gerak balik Tokyo macam tu. So next, try untuk check website. Sebab setengah tempat kan, dia ada letak diskaun kupon tau dekat website dia. Ataupun dia ada letak online tiket yang lagi murah daripada korang beli sendiri dekat tiket counter. So waktu korang cari kat Google tu, macam kalau boleh janganlah just tengok pukul berapa buka, pukul berapa tutup je. Try juga buka punya website untuk tengok diskaun-diskaun macam ni lah. And nombor 5, nombor 6 yang selalu kita buat juga waktu jalan tu,
try untuk pergi jalan-jalan tempat yang free je. Contoh tempat yang free macam pergi castle ataupun pergi Shotenggai, pergi taman ke macam je lah. Kalau korang memang nak pergi sangat tempat yang ada interest free tu, then pergi je lah. Tak apa. Tapi selalunya tempat yang free ni lah dia akan kadang terkeluar duit juga. Contohnya kita pergi Shotenggai. Shotenggai kan banyak jual barang kan. Kadang-kadang kita terbeli barang. Benda yang kita tak plan pun nak beli, kita beli. Sedap dah ada kat tangan dah. Itulah. Tengok-tengok je dah ada duit dah. Misalnya dia bila pergi tempat free dia akan cuba tarik duit kita dengan cara lain lah. Contoh yang sebab macam hari tu saya pergi Fuji Q. Fuji Q nak masuk kan free kan. Nak masuk free tapi dah nak main tu kena bayar lah kan. Ya cadang konon-kononnya dengan kawan nak masuk tu sekadar nak tengok kan sebab free masuk kan. Tapi bila kita dah masuk tu, kita dah dikelilingi oleh orang yang tengok orang main roller coaster semua jerit-jerit seronok semua kan. Tu pun akan rasa nak main juga lah. Nak join diorang kan. Tengok je kan. Tengok juga. Dah ala-ala sampai sini kena join juga lah. Tu memang at the end saya main juga semua roller coaster semua tu. Habis lah duit tu. Dia kena kuat iman lah. Betul. Kalau kena masa tu memang lari bajet lah. Tu memang salah lah patutnya. Macam tak baik lah sebab plan dah lebih daripada bajet. So patutnya tak boleh lah buat benda tu. Tapi macam mana kan. Tapi ada alang-alang sampai kan. Dah alang kan. Betul. Kenapa tak pergi kan macam bila pula nak datang lagi. Betul. Tapi patutnya kena plan awal-awal lah. Kena sediakan bajet awal-awal lah. Supaya tak dari bajet. So planning tu penting lah. Tak boleh tak. Lain lah kalau ada banyak duit kan. Kalau nak main langgar kan. Betul. So, planning tu penting lah nak diukur ni. Dan masa dan duit. Masa tu pun penting juga diukur. Dan satu lagi cuaca lah. Kena lihat cuaca juga lah. Sebab masa hari tu, masa saya sebelum naik Fujisan tu, saya diukur lah area Shizuoka dengan Yamanashi. Silap tu orang time tu. Ya memang time tu musim dalam kalender kata musim panas. Dia tahun ni macam musim panas macam lambat sikit. Masa saya pergi tu dia macam pertukaran musim lah. So banyak hujan. Faham. Hujan, banyak angin pun kuat, ribut banyak. So masa pergi Shizuoka dengan Yamanashi tu macam scenery macam tak lawa sangat sebab mendung, hujan, lepas ada kawasan yang tutup sebab hujan. So cuaca pun masa kita orang nak Fuji tu sebenarnya hujan renyai sikit. Dia boleh panjat lagi lah. So kalau Fuji Q tu ada setengah attraction pun ditutup kalau hujan kan. Betul. So cuaca pun kena ambil tu jugalah. Ambil kira jugalah. Betul. Kadang-kadang orang pun cuaca main hotel semua dah ready. Semua dah ready. Dia pun tengok hujan. Itulah ribut. Turn off juga kan. Betul. Okay, sebab soalan kita pun dah habis. Yang soalan daripada yang orang kita. So, kita tanya soalan daripada ni pula. Daripada borang pendaftaran. Orang-orang yang pendengar yang join malam ni. Ada beberapa soalan. Saya akan tanya soalan ni lah sebab kebanyakan soalan yang ditanya ni kebanyakannya dah dijawab tadi. Contohnya cara jimat, gaji baitu untuk rokok, tip jimat masih rokok by musim tempat mana best pergi. Soalan macam ni saya tak baca lah sebab dah jawab tadi kan. So saya tanya soalan yang macam tadi lagi. Ada seorang ni tanya dia nak cari baitu jadi English tutor kat di sini tapi tak tahu area tu kat mana. Dia tulis kat mana. Tapi tak tahu nak cari macam mana. Ada tips tak? Macam mana nak cari baitu jadi English tutor? Macam akak pernah ke jadi English tutor? Rasanya English tutor maybe boleh samakan dengan yang Kidzania tadi tu. Sebab rasanya kalau dekat New House sekarang, diorang kan macam try nak globalize kan. So diorang macam tengah sangat try nak ambil cikgu English. Macam apa program ALT ke apa kan?
Macam banyak. Dia setiap negeri tu macam ada program tu. So kalau macam benda nak cakap English tutor, macam yang kita cakap awal-awal tadi, maybe boleh spesifik tulis dekat Google Kensaku tu, ego tutor. Lepas tu tulis negeri apa, tulis sheet apa, you Gaksik. Rasanya memang kalau ikut filter tu memang terus keluar yang spesifik. So lagi senang apply, lagi senang dapat rasanya. So maksudnya sekarang ni nak cari baik jadi isi tu sekarang ni agak mudah lah kan, sebab sekarang ni ramai orang Jepun nak study bahasa Inggeris dengan betul-betul. Betul-betul. Since ada Olimpik lagi kan, so diorang macam try nak ni lah, nak globalize kan. Betul. Sebab dia instead of guna apps yang random, maybe sebab apps yang random ni, contohlah macam MyNavi, kadang-kadang dia ada filter macam ego ataupun apalah English ke apa kan. Tapi memang tak banyak. So instead of tu, better just tuliskan saku dekat Google Map je. Tuliskan saku kau pakai lah. Okay. So ada satu lagi soalan. Time Yoko, kan kalau kita tidur dekat hotel kan, contohnya hotel ni bilik ni untuk 2 orang. Boleh tak melebihi kapasiti tersebut? Contohnya kita senyap bawa 3 orang ke, 4 orang ke. Akak pernah buat ke macam mana ke? Kalau ikut rule tu macam mana? Saya pun tak tahu sangat ni. Faham. Dia sebab hotel kan. Macam kita pernah lah try nak masa tu kawan tu menginap hotel kat Tokyo. So macam try bukan nak menginap pun, just nak tengok bilik dia je sebenarnya. Tapi dekat Gengkang tu owner hotel tu macam dah cubit kita lah, macam awak ni bukan guest kan, macam tu. And bila kita orang nak naik lift tu, dia kena pakai key card kan untuk aktifkan lift tu. So bila kita orang dah aktifkan key card tu, macam kita try lah menurut kawan kita tu supaya orang Gengkang tu tak nampak. Tapi itulah dia nampak juga. Lepas tu dia ni lah kata only for apa resident only for customer yang pay lah dia kata. So kalau hotel memang strict sikit lah, so memang tak boleh. Tapi kalau korang duduk Airbnb, kalau korang duduk Airbnb rasanya memang okey. Sebab Airbnb macam tak ada orang jaga kan, macam owner pun tak ada kat rumah. So macam memang suka hati lah kan. Kata 4 orang tapi datang 10 orang ke apa kan. Tapi macam hari tu saya pergi Airbnb, dia ada kamera tau. Sebelum masuk rumah tu, dia ada kamera, dia suruh scan muka seorang-seorang. Lepas tu bukan scan suhu bukan? Bukan. Dia Airbnb tapi dia tak kamera, dia suruh scan muka seorang, lepas tu dia suruh tulis nama semua. Scan bukan dia lepas tu dia ada tab lah, suruh isi nama semua dalam tu. Tu tahu lah. Dia ikut Airbnb ke apa. Yang Airbnb tu macam modern sikit kot. Dia tak nak bagi orang tipu ke apa. Itu dia pun dah macam dah boleh agak orang nak tipu dia kot Tapi datang 5 orang, datang 10 orang. Itulah mana tak marah kan owner tu. Betul. Hotel tak boleh hotel. Hotel semua orang jaga. Okay. So basically ada lagi soalan yang tak tu. Nak cari baik tu je cerita. Ni semua yang datang sini maybe ada Kohai, ada Syafazin juga lah kot Betul. Dari segi waktu ni. Macam saya tak pasti akan jawab bila soalan ni. Tadi pasal solat. Akak memang beritahu awal-awal lah dekat bos tu, contohnya waktu tu shift tu akak masuk tapi akak beritahu awal lah dekat bos, okay, saya waktu ni saya akan solat ke macam mana? Ke akak memang cari shift yang tak kesan haru dengan waktu solat? Faham. Kalau kita sini maybe kita just mention sekali je time message just mention sekali je. So bila shift biasa-biasa
kalau rasa nak pergi solat tu macam cakap macam macam tak adalah nak cakap kat semua orang. Icu je cakap dekat yang Erai, tak ada Erai, cakap dekat bos je. Masa cakap dekat seorang je macam, okay saya nak pergi solat kejap, macam 10 minit nanti saya datang balik. So, tapi kalau macam dia dah tahu, macam dia dah biasa, so macam pergi sendiri je lah macam macam nak pergi solat lah kejap, so macam apa mana lah, keluar jap. Cari tempat, masa tu datang balik. Itu lah. Oh, okay. Maybe awal-awal je lah, just bagi tahu sebab maybe dia kinarut kan macam, mana dia ni apa semua kan. Tapi bila kalau dah biasa tu, tak apalah, pergi je lah macam biasa. Okay. Faham. Itulah. Kadang-kadang orang tu kinarut juga kan kalau tiba-tiba hilang ke apa kan. Yelah. Takut dia fikir kita ni, kita pergi rehat suka hati. Itulah ingat dah balik ke apa kan. Itulah. Okay, kalau ni tadi akak cakap sesumir tempat yang berdasarkan musim kan. Tapi kan bagi akak, macam akak tak kisahlah ni musim apa pun. Tapi akak rasa kalau datang Jepun, contohnya kalau parents akak ke kawan akak datang Jepun, akak nak bawa tempat ni, akak nak bawa orang pergi tempat ni. Ada tak tempat macam tu? Ada, banyak tu lah, susah nak pilih. Sebab yang paling akak rasa macam ni kalau tunjuk ni tak boleh ni, nak tunjuk juga. Tak mengira musim. Tak mengira musim maybe korang nampak lagi kan map ni ke kita je nampak? Nampak. Lagi, okay. Nak sumit korang pergi kat Miyagi. Dekat Miyagi ni dia ada satu tempat kitsune murah tau, Fox Village. So dekat sini macam korang memang boleh pegang, memang boleh bagi makan, boleh bergambar, boleh taiken apa semua. And tempat tu contoh pergi Aki ataupun Fuyu, dia memang penuh putih salji. And Fox tu pun memang main dengan salji. Memang rasa macam sangat ni lah, memang susumit lah, memang cantik. Sebab Fox dia pun memang friendly, tak adalah macam asyik nak gigit ke kan. Memang macam kucing je macam tu. So susumit lah, kalau boleh search nanti Miyagi Fox Village. Apa lagi yang nak susumit dekat ni lah pula? Totori. Dekat ni, Amy tahu kot Totori ni ada macam padang pasir macam tu kan. Maybe boleh search nanti Totori Sand Dunes, DUNES, Sand Dunes. Dia memang padang pasir yang macam Sahara, luas terbentang semua tu. And memang ada unta tau kat situ. Memang boleh naik, boleh ikutlah nak bergambar ke apa. Totori dan Miyagi. Sama balik kat Totori kan, memang boleh naik unta, memang boleh ambil gambar semua. Dia macam, rasa macam first time pergi Totori tu macam rasa pelik sangat sebab ni kan Nihon, tiba-tiba ada padang pasir kan. And yang pelik je, padang pasir dia sejuk. Itulah, memang pergi padang pasir kena pakai tebal-tebal sebab sejuk kan. First time pergi padang pasir sejuk ni. Lepas tu satu lagi dekat ni lah, siapa yang suka Harry Potter kat sini kan. Bukan nak susumit kedai Harry Potter pula, nak susumit dekat Saitama. Ada satu tempat yang nama dia Chichibu. Dia ada macam densha warna hitam yang guna arang tu. Densha yang daripada zaman 50-an macam tu. Dia still guna lagi densha yang sama sampai sekarang. And densha dia warna hitam, klasik macam tu, macam keluar asap kan daripada corong macam tu. So kalau korang rasa macam nak kelainan naik densha, and densha dia trip dia satu hari je tau, satu trip je satu hari. So kalau korang berpeluang lah, kalau kena dengan masa, maybe boleh usah-usah tiket nak naik steam locomotive. Nama dia Paleo, Paleo, Paleo. Paleo. Top 3 ni lah kot yang memang paling nak susumit. Okay. Lah, banyak lagi tu je lah.
Okay, terima kasih. Okay, sebabnya kita pun sebenarnya ada sikit masa lagi. Kalau penonton ada soalan nak tanya dekat host, boleh tanya dekat chat ke, direct message ke, kalau ada apa-apa soalan nak tanya ke, macam nak tanya tanya contohnya dekat dekat Guma apa yang special, dekat Nagano apa yang special, dekat Zuoka apa yang special, bolehlah tanya dekat akak Sarah Senpai. Jangan bermalu. Kita sesi kita malam ni sempoi je. Kalau ada apa-apa soalan tanya je dekat chat. Dan insyaAllah saya Senpai akan cuba jawab. Yalah. Yang saya tahu saya jawab. Assalamualaikum. Salam. Sorry, saya rasa panjang, saya malas nak type, saya nak tanya. Okay, kalau untuk buy tu kan better gaji tu minta by transfer bank or cash, sebab waktu macam contoh lah kan, dah buat bank dulu kan ada isu tentang Murishi punya bank kan. So macam kalau nak buat bank tanpa Murishi tu macam rasanya Yucho Ginko tu pun certain je yang boleh. Ke ada? Macam Murishi tu apa maksudnya? Tak ada apa? Oh, tak ada apa interest tu? Interest, ya betul. Oh, faham. Itu je soalan saya. Terima kasih. Ni riba ni. Oh, bagus. Oh, tu lah. Macam kita tak pernah pun buat ginkgo yang tak ada interest tu. Tapi supposedly boleh je sebab ada senpai lain yang pernah buat yang tak ada interest kan. Kemana tapi nama. Sorry, sambung balik. Saya balik. Kalau macam kita tak pernah lagi lah buat ginkgo yang tak ada interest tu. Tapi macam ada senpai lain, kalau nak buat ginkgo yang tak ada interest tu, biasanya macam pekerja bank tu akan tanyalah kenapa kan. So nanti korang kena explain. Kalau macam dah ada point, okay je. Tapi kalau macam nak macam nak ambil duit daripada duit Baito tu, macam kita tak pasti sangat apa beza yang besar. Maksudnya ada interest ke tak ada interest. Kalau tak ada interest mungkinlah macam tak ada libat ke apa kan. Tapi kalau yang ada interest pun rasanya macam maybe tak effect sangat lah. Ke macam ni? Ada pendapat tak? So ginkgo Yang tak ada interest. Yang tu saya tak pasti lah tanya saya. Bagi ginkgo ni saya tak berapa pasti lah. Sorry. Itu mungkin kena tanya ni kot. Tanya mungkin siapa Syakaji ni sini yang boleh kongsi apa ke. Sebab saya pun student lagi for Nancy. Tak tahu sangat pasal ginkgo ni. Sebab benda kan macam ambil gaji je kan. So kalau ambil gaji je macam tak pasti. Lepas masuk je terus dapat interest. Ke ada okay. So tak pasti jugalah yang itu apa efek dia kan dengan yang tak ada interest. Macam mana? Kalau boleh tulis kat chat ke, boleh beritahu kan. Macam mana kita nak sekarang ni? Okay, so macam kalau tak ada soalan, tak ada jawapan lagi. Siapa yang tanya Anis Anis, Anis mungkin boleh nanti kan ada email tu kan, mungkin boleh tanya balik soalan tu kat email nanti. Mungkin nanti ada orang yang tolong jawab kan. Sorry, malam ni tak dapat jawab. Silakan jawab nanti kan tak betul pula kan jawapan. Takut jadi salah jawapan pula. Okay, kita sekarang ni jam pun dah menunjukkan 10.17. So kita ni lah, kita
teruskan pada soalan kuis. Soalan kuis ni kita guna konsep siapa cepat dia dapat. So, okay. Siapa cepat dia dapat. Okay, soalan ni kita akan sekarang kita ada 3 soalan. Dan konsep dia siapa cepat dia dapat. So, saya akan tengok siapa nak jawab soalan ni. Tulis kat chat lah. Dan siapa yang jawapan ni keluar paling awal, dia akan menang lah. So kalau jangan risau. Siapa dapat siapa yang dapat jawapan yang betul akan dapat hadiah lah. So bukan sekadar quiz je. Quiz dan ada hadiah. So korang dah ready ke belum? So soalan yang pertama. Ni semua soalan ni berkaitan dengan apa yang kita bincang tadi lah. So soalan pertama. Berapa baito yang pernah dibuat oleh Shaira Senpai di Jepun? Syahmin, lajunya. Okay, Syahmin. Dia macam dia macam dah tulis, dia dah tujuh tengah tunggu enter je. Dia agak lah soalan tu Okay, so pemenang utama Syahmin Okay. Tanya pada Syahmin. Tapi baguslah Iza dan Anis pun dapat jawab. Maksudnya dengar dengan cukup laju. Baguslah. Tenang. Fokus lah maksudnya. Kena baca soalan cepat-cepat. Oh, betul juga. Okay, soalan yang kedua. Ni agak susah sebenarnya. Ini kalau dapat jawab, terus tanya orang dapat jawab pelik. Hebat. Apakah apps yang paling direkomend oleh Senpai Syahira? Tadi kan ada banyak apps kan. Apps apa yang paling direkomend? Betul lah. Hamiza. So, yang kedua Hamiza. Hamiza. Bagus Hamiza. Okay, terima kasih. So, tadi yang pertama Ni Hamiza. Kedua Hamiza. Okay, soalan yang terakhir. Ni agak senang ni. Tapi nak type dia agak susah. So kena laju lah. So, di manakah tempat Ryoko yang paling direkomend masa Fuyu oleh Shaira Senpai? Miyagi. Bukan Miyagi. Itu yang Miyagi Gifu. Totori. Apa lagi yang keluar? Tulis lagi. Sebenarnya orang jawab. Okay, dah keluar lah. Dah keluar lah. Adik. Okay, dah habis lah. Okay, yang dia Gifu tu betul kat sebenarnya, tapi macam mana? Tapi dia tak spesifik. Yang apa tadi yang saya dah sampai suggest tadi adalah Shirakawa Go. So sekali lagi Syahmin menang. Macam mana? Syahmin juga tadi yang tadi Syahmin juga. So macam mana? Kita nak saya tak pasti macam mana ni. Kita tulis Syahmin. Syahmin. Okay, sebenarnya tadi yang Miyagi, Totori, apa lagi? Saitama tu betul, tapi tu bukannya tempat yang direkomend masa Fuyu. Yang tu di tempat yang direkomend yang macam ni. Yang Shaira Senpai paling suka lah. Dia macam kalau kawan dia datang dia nak bawa ke situ. Bukannya tempat yang direkomend time Fuyu. Banyak spesifik MC kita. Betul. Okay. Oh, sekejap. Ada soalan lain. Sekejap. Kita tunggu. Boleh Tanoshimi lah ada daripada Iman Japan kan nanti. Akan ada hadiah. Sekejap kita. Tanoshimi. By the way, soalan baru dah sampai. Okay, ada soalan baru. So, korang tadi kalau yang terlepas tadi, ni peluang terakhir korang lah untuk revenge dapat hadiah. So, kalau tadi saya tak ada tanya soalan tadi dekat Shaira Senpai. Kalau family datang nak bawa mana? Tempat first yang Shaira Senpai cakap tadi apa? Tempat first yang sekali Shaira Senpai cakap tadi apa? Okay, so
そうですね。Hmm. Yang ni yang detail. So di sini murah lah. Syuhada sorry jawapan Miyagi tu dah betul tapi dia tak spesifik. Dia besar, Miyagi dia besar. So yang betul yang tadi saya dah sampai cakap tadi, Kisnemura lah. Kisnemura tu adalah Miyagi. So tanya kepada Siti Hawa Muhammad. Sorry Syuhada. Dia sebab kita nak jawab yang detail lah. Sangat spesifik. Yang spesifik. Okay, saya rasa tu je kot quiz. So yang menang tadi, yang dapat yang betul tadi, seperti Syahmi, Hamiza, Hawa, Siti Hawa. Boleh tulis kot. Boleh tak share email dekat saya, ataupun dekat chat ataupun dekat share kat email, sebab nanti hadiah akan dihantar. Hantar dekat direct message tak apa. Sebab kita nak hantar hadiah lah kepada pemenang-pemenang kali ni. So quiz pun dah ada lagi quiz. Okay. Kita punya program ni patutnya ambil pukul 10.30. 10.30 dan apa? Sebab ada masa lagi. Saya pun macam nak cerita sikit. Saya nak tanya sikit. Kalau korang ada soalan, tanyalah dekat chat. Saya akan tanyakanlah kepada Syarif Senpai. Tapi sebab sementara tunggu tu saya nak tanya. Saya akak pergi MIA tempat saya pergi ni, akak pergi mana? MIA saya pergi tempat yang famous tu je lah. Yang apa Nabana Nusato. Oh, Nabana Nusato, Illumination. Satu ada yang macam ni, roller coaster tu apa? Oh, apa nama dia? Nagashima. Nagashima Spalland. Nagashima kat MIA. Kat MIA. Ya, itulah pergi. Pergi tu lah. Sebab konsep dia sama juga tau. Konsep dia mula-mula saya pergi mana? Saya pergi Wakayama rasanya. Pergi Wakayama tu naik MIA. Lepas tu daripada MIA tu daripada Wakayama tu MIA? Daripada Wakayama pergi ni. Sebab daripada Wakayama ke MIA tak ada direct train. Tak ada train? Dia tak ada direct train daripada Wakayama ke MIA. Dia kena pergi Osaka dulu, lepas tu baru pergi ke MIA. Oh, faham. Maybe betul. Rasanya memang balik semula daripada Osaka tu. Nak bodoh ni. Yelah, betul-betul sebab tak ada direct train kan. Dia sebelah-sebelah tapi dia tak ada direct. Patah balik tu pun dah 2 jam kan naik Desa. So dia agak full band lah kat situ. Dia sebelah-sebelah tapi tak ada direct train. Itulah lagi pun MIA macam biasa korang lepak kat IT lah kot kalau duduk MIA kan. Dia kot tu bandar paling dekat. Okay, by the way tempat saya lah. Tadi macam Syarif Senpai dah share tempat personal bagi dia best bagi dia. Saya baru ni Indonesia dan saya baru pergi 13 daripada 47. And counting Counting lah. Target nak pergi semua lah. Yang penting jangan langkau saya lah. Yang penting. InsyaAllah saya langgar. akan melangkau lah. Okay, tempat personal lah yang antara tempat yang saya dah pernah pergi. Bagi saya lah tempat personal lah yang saya rasa paling seronok lah pergi. Kat mana paling seronok? Himeji Castle. Himeji, ini. Dekat Hyogo. Dekat Hyogo. Sebab Himeji ni dia tak lah. Sebab dia antara salah satu castle yang still macam mana lah. Dia still Sonomama daripada zaman dulu lagi. Macam kita tengok Osaka-jo, Nagoya-jo, kebanyakannya tu semua dah runtuh. Lepas tu dia dirikan balik. Tapi Himeji-jo ni dia memang daripada dulu lagi. Macam tu lah, dulu macam mana, macam tu juga di sekarang. Dan apa yang mengekalkan dia mengekalkan. Dan apa yang special Himeji-jo ni, dia macam kan ada gempa bumi dekat Hyogo, yang gempa bumi besar tu. Dan Himeji-jo ni dia tak efek dengan gempa bumi tersebut.
Dan waktu perang pun dia tak take effect. So dia macam Fushigi lah. Dia punya sejarah dia kalau kita belajar Himeji Kaiser ni. Macam kekukuhan. Kekukuhan dia macam pelik lah. Dah gempa bumi kuat macam tu pun dia still tak runtuh. Masa perang pun dia tak terbakar. Masih kukuh dia punya structure dia tu. Dan saya tanyalah. Dan kalau korang search, Kaiser paling lawak dia pun orang memang first akan keluar Himeji Kaiser lah. Wow. Dia memang cantik lah. Sebab korang, dan dia punya dia tak boleh describe dengan kata-kata, korang kena pergi lah. Korang turun JK terus nampak Betul. Kaiser tu. Daripada kita terus nampak kan daripada jauh. Memang senang pergi kan, just straight je. Betul. Memang cantik ada dia punya scenery dia tu. Dan Himeji ni dia antara bandar yang Muslim friendly lah. Betul. Dia ada makanan, dia banyak sediakan makanan halal dan sebab solat pun disediakan. Dia sebelah Kobe kan macam tu. Dia dekat dengan Kobe lah. Selalunya kalau orang pergi Hyogo, selalunya orang pergi Kobe lah. Tapi better pergilah sekali Himeji, sebab Himeji dengan Kobe tak laju sangat, dalam setengah jam dekat je. So agak memang berbaloi lah pergi. Personal lah, dalam 13 Ken yang saya pergi tu personal paling best lah. Memang paling favourite tu lah Himeji. Personal lah, personal saya lah. Itulah memang kalau jalan-jalan pun instead of Kansai, instead of Kanto, memang lagi seronok pergi Kansai lah bagi kita pun. Oh ya ke? Sebab orang Kansai dia lah friendly. Lepas tu Oh ya ke? Sebab tak pernah pergi Kanto. Pernah pun masa quarantine je. So Tanshimi lah pergi Kanto. Tengok keadaan macam mana orang Kanto. Orang Kansai pula nak datang Kanto. Itulah orang Kanto macam memang lagi ramai suku Kansai lah kan. Oh ya ke? Okay, so tak ada soalan kat chat. Apa soalan? Sebagai itu ada masjid tertua dekat Nihon kan? Masjid tertua dekat mana? Dekat Kobe, Masjid Kobe. Oh ya ke? Oh, tu masjid pertama dekat Nihon. Oh. And tak ingat lah macam masa Jishin ko kan, macam zaman 40-an macam tu. Masjid Kobe tu je yang berdiri teguh. Macam masjid dekat Aceh. Macam pada tu macam menakjubkan lah orang. Macam pernah jumpa dia punya kiji pasal masjid tu. Sorry. Faham. So sebenarnya Jepun ni banyak je tempat yang sonok-sonok. Orang panggil apa? Hidden gem. Orang tak tahu. Orang tahu Tokyo, Osaka, Kyoto, dan macam tu lah. Tapi orang kadang-kadang tak tahu ada hidden gem di sebalik negeri tersebut. So kita better tanyalah orang yang tinggal dekat negeri tu, apa kelebihan, apa menarik dekat kawasan tu. Bagi saya personal saya lah, saya pun macam Funatami pun macam tak tahu sangat apa yang menarik pasal ni. Tapi bila dah tinggal ni, banyak juga tempat yang macam hidden gem lah. Macam contohnya jinja paling saikyo, paling kuat ada dekat ni. Ramai orang tak tahu. Kan jinja kan Jepun kan ada banyak jinja kan. Dan jinja yang paling saikyo, paling kuat, ketua dia, dia ada dekat ni. Dan kalau korang tengok Naruto, kan ada satu nama skill Amaterasu. Amaterasu tu nama Tuhan Shinto, agama Shinto paling kuat. Dan dia berada dia tinggal di ni. Kira-kira benda macam tu lah. Kita tak tahu kan hidden gem kawasan-kawasan. Betul, kita kena tanyalah orang-orang yang tinggal kat situ. Dia boleh ajar kita. Betul lah, kita tahu. So Tokyo pun naik Densha pun memang dah memadai dah. Kalau korang ada kereta macam lagilah Infinity korang boleh pergi kan. Betul. Dan ada satu tips, kalau nak pergi tempat history, try search baca awal history tempat tu. So bila sampai tu kita akan rasa lagi best. Nasihat daripada Ilani. So betul lah tu. Macam saya cakap tadi lah, Himeji Kaiser tu. Himeji Kaiser tu kalau setakat kalau kita tak ada pengaturan pasal Himeji Kaiser, tengok supaya Kaiser je lah. Kita tak tahu apa benda yang
menarik pasal kisah ni. Tak ada apa-apa pun dia sebab dia kisah. Tapi kalau kita tahu sejarah, tahu latar belakang satu tempat tu, dia akan jadi lagi seronok lah. Betul-betul. Okay, so jam pun dah menunjukkan 10.32. Jam dah masa mencemburui kita. So kita soro-soro lah kita tamatkan kita punya majlis ni. Kalau tak ada soalan kita tamatkan. Tak ada soalan ni. Semua Okey. okey. Tak ada soalan. So kita soro-soro kita tamatkan lah majlis kita pada hari ni dan harap korang dapat banyak input lah. Harap-harap korang dapat ni lah lagi semangat lah. Baito ke lagi semangat nak Ryoko ke dan dah jumpa ke tempat nak pergi kat mana time free Yasumi ni, hari Yasumi ni. Harap korang dapat banyak input lah daripada program kali ni. Okay, kalau korang ada soalan yang macam korang nak tanya tapi malu dan ataupun soalan yang tanya tapi still tak puas hati, bolehlah email dekat email pun. So insyaAllah akan ada orang tanggungjawabkan lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita tanggung majlis kita dengan speak kifah by us. Okay, so kalau terima kasih kepada yang join pada malam ni. So kalau nak keluar pun dah okay lah. Terima kasih join. Semua datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Biasa semua.